Ramai di antara kita yang paling tidak pun ada satu akaun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Meskipun terdapat pelbagai manfaat yang boleh kita dapat daripadanya, namun hakikatnya ia juga boleh memudaratkan seseorang dan mengganggu kesihatan mental jika tidak bijak menggunakannya. Terbaru, kita lihat aktor Spider-Man Tom Holland umum berehat daripada media sosial demi kesihatan mentalnya. Dan untuk mengulas lanjut kesan media sosial kepada kesihatan mental bersama di talian Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadhil Cik Din, pakar psikologi kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Prof, kita bercakap mengenai media sosial ini, mungkin ada kesan ataupun akibat daripada kecanduan media sosial yang mungkin telah kita alami tetapi kita tidak sedar perkara itu. Ya, memang betul. Media kita kena terima hakikat bahawa media sosial ni adalah kehidupan. It is a life. Dulu kita mula berjinak-jinak dengan media sosial menggunakan, tapi hari ini media sosial dah menguasai separuh orang tu sampai 99% kehidupan dia. Kemudian media sosial dengan manusia kita saling memerlukan antara satu sama lain. Media sosial, IG, TikTok, FB dan sebagainya, dia nak klien dia seberapa ramai yang boleh supaya instrumen dia tu, medan dia tu akan menjadi lebih popular dan sebagainya. Dan kita pula memerlukan media sosial ni untuk nak memenuhi keperluan-keperluan kita, kan? Dan lagi satu lagi hakikat di dalam kehidupan manusia, hari-hari kita mesti ada interaksi, kita mesti ada komunikasi, kita mesti ada transaksi. Cuma sekarang ni interaksi, komunikasi dan juga transaksi ini berlaku antara kita dengan orang yang lain di dalam media sosial. Okey, kita akan nampak pelik tetapi inilah hakikatnya. Kerana apa? Kerana manusia dan media sosial adalah simbiosis. Mereka saling perlu memerlukan. Dan akhir sekali, prinsip yang patut kita faham dan hari ini, sistem kerjaya juga telah pun menggunakan ataupun menerima bahawa media sosial ini adalah sesuatu yang sangat signifikan di dalam kerjaya. Jadi dalam keadaan kita kata kecanduan, ketagihan dan sebagainya, memang ada. Kerana manusia dah bergantung. Bergantung bermakna dia mesti menggunakan perkara itu kerana ianya memang is part of the life. No, it is not a part, it is a system of the life. Ada manusia yang menggunakan sampai 99%. Contohnya macam ialah macam artis, orang-orang yang nak popular, yang nak menjual barang dan sebagainya, itu antara instrumen yang mereka akan bergantung 99% ke atas, 90 ke atas. Dan ada orang yang 60, 70 rendah, dan ada juga orang manusia di dunia ni dia hanya memerlukan medsos 1-2% saja dalam kehidupan dia. Jadi ini realiti yang kita kena terima hakikat pada hari ini. Prof, adakah perlu atau kita lakukan detox media sosial ataupun orang kata berpuasa daripada buka sebarang media sosial ini agar kita dapat lebih fokus dan lebih tenang? Adakah terdapat keperluan itu dan bagaimana keperluan itu bergantung pada individu dan bagaimana kalau yang tak pernah nak buat, macam mana nak melakukan detox media sosial ini, Prof? Detoksifikasi media sosial. Bagus. Satu keadaan di mana kita apabila kita dah terlibat, bermakna media sosial dalam kehidupan kita ni dah menjadi satu kebergantungan. Kebergantungan yang amat-amat ataupun kebergantungan yang biasa ataupun kebergantungan yang rendah. Dan itu satu. Dan lagi satu situasi adalah kita perlu detoksifikasi ni apabila wujud keadaan, sebab media sosial adalah alat. Dia seperti juga TV, kereta dan sebagainya, alat untuk nak memudahkan kita. Kita hanya menggunakan. Okey, dia kata just use it. Okey, use it, gunakan. Jangan overuse. Ada pelajar-pelajar overuse sampai tidur 4-3 pagi baru nak tidur, duk main game dan sebagainya. Ada orang yang underuse macam saya ni, golongan tua ni, phone beli mahal 6,000 7,000 tetapi hanya gunakan untuk apa? WhatsApp, TikTok, itu saja yang kita gunakan, kan? Underuse. Itu pun tak bagus. Ada orang yang abuse, yang menyalahgunakan, dan ada orang juga macam dia kita katakan sebagai misuse, overuse lah, dan juga abuse, menyalahgunakan alat-alat ini. Jadi apabila ada kecanduan-kecanduan begini, memang elok untuk ada elemen-elemen mendetoksifikasikan supaya elemen-elemen underuse, misuse, overuse dan abuse ini dapat kita alignkan balik kepada just use it. Sebab media sosial ni kita memang perlu dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk nak memenuhi keperluan intrinsik kita, dalaman kita. Manusia
dulu media sosial dia hanya memenuhi keperluan, kalau kita tengok rentas bawang, the cut of the onion, rentas bawang tu dia hanya memerlukan fakta-fakta luaran saja. Sekarang ni media sosial dia going inner, dia pergi kepada faktor-faktor dalaman. Dulu 2G, 3G, sekarang ni dah 4, 5G dan sebagainya. Dimensi manusia. Dulu media sosial dia hanya menguasai tempat dan masa. Di mana dan apa kita buat dan sebagainya, tempat dan masa bila. Tetapi hari ini dia dah zoom in itu bukan setakat tempat, masa, apa yang kita buat, kepada apa yang kita minat, apa yang kita mahu, apa yang kita tak mahu. Kemudian di zoom in lagi kepada apa yang kita mahu tu dengan siapa, bila masanya. Nampak tak? Dia makin lama makin kita perlukan elemen-elemen ini semua. Tetapi yang penting adalah kita menggunakannya untuk kebaikan. Sama juga dengan kita dengar cerita apa dia tu, Tim Holland ke Tom Holland kan, yang tutup dia punya akaun IG dia, tutup dia punya akaun Facebook kan, sebab dia dah peringkat di mana dia memerlukan media sosial. Maka sekarang ni dia nak cuba nak detoksifikasi. Ada orang dah cuba nak detoksifikasi penggunaan ini supaya tak jadi candu, ketagihan. Pukul 9 saja dia dah tutup dah. Semua sekali dia dah tutup. Dia tak tengok gambar orang lain, dia tengok gambar dia dengan isteri dia, anak-anak dia saja. Itu bagus. Okey, Prof, dalam masa sama kita ada masa lebih kurang 1 minit. Apa tips untuk kita ni, kita akui kepentingan media sosial, tapi kita tips untuk kita melindungi kesihatan mental kita, melindungi keselamatan kita ketika kita online ataupun kita bermain dengan medsos ini? Okey, good. Yang pertama sekali, kita kena ingat, macam saya kata tadi kan, dia ni sekarang ni dia rentasan bawang, okey? Bermakna apabila kita nak menggunakan medsos ni, kita kena check balik apakah intrinsic value, apakah nilai-nilai dalaman yang paling kecil, yang paling dalam tu yang kita nak capai. Okey? Adakah dengan menggunakan media sosial ini akan menyegarkan lagi diri kita, akan membugarkan lagi kesihatan mental kita dan sebagainya. Sekiranya itu yang berlaku, okey, bermakna kita di dalam landasan yang betul. Okey? Dan kita tengok pula daripada keperluan-keperluan dalaman kepada keperluan-keperluan yang sekitar kita. Anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita dan sebagainya. Adakah dengan media sosial ini akan dapat membantu keadaan keselesaan dan kesihatan mental keluarga kita. Okey? Sekiranya okey, bermakna kita dalam landasan yang betul. Baik, sekiranya ada gambaran-gambaran ia terganggu, ada getaran-getaran apabila kita menggunakan media sosial, dia memberi getaran. Contohnya macam pelakon-pelakon ataupun orang yang banyak peniaga-peniaga yang banyak menggunakan, ataupun ahli politik ahli ni kan yang banyak menggunakan media sosial, apabila penggunaan media sosial tu menggetarkan perasaan jiwa dia dan sebagainya, itu adalah signage, bermakna kesihatan mental dia kemungkinan akan terganggu sekiranya ia tidak diurus dengan baik. Jadi perkara yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita nak. Itu perkara yang pertama. Yang kedua pula, kita pun nampak bahawa media sosial ni ada banyak pentas dan sebagainya. Ada banyak ruang cara penggunaan dan sebagainya. Jadi dalam konteks inilah kita kena tahu, kita boleh bijak menggunakan pentas mana yang kita nak gunakan untuk menyampaikan hasrat kita. Okey, apa yang kita nak sebenarnya? Okey, kita tengok pentas itu. Dan lagi satu lagi adalah kita tengok orang feedback. Sekiranya feedback yang datang tu negatif, yang mengganggu kita, kita boleh tahan. Okey? Kita boleh tahan. Itu antara tips-tips ringkas dari Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din, pakar psikologi kaunseling Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, berkongsi pandangan bagaimana kita boleh melindungi diri kita ketika kita berada di dalam Thailand. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.